Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua anak murid cikgu kelas 4 Sakura. Cikgu sentiasa berharap awak semua dalam keadaan sihat bersama adik kuat. So hari ni macam mana? Bersemangat tak nak sambung belajar? Semangat tak hari ni? Semangat. Tapi bunyi macam tak semangat je. Okey. Cikgu nak okey, bagus. Cikgu nak ucapkan tahniah pada awak semua murid yang cemerlang. Ada lebih kurang berapa ni? Berapa ramai ni? Ada lebih kurang 11 orang yang datang ni. So tahniah pada yang datang ni. Okey. Kita akan sambung pelajaran kita pada hari ini dengan yang seterusnya, iaitu topik tengok muka surat 115 115. Okey, hari ni kita akan belajar tentang pecahan. Kita patah balik Okey, pecahan berkaitan menolak. Fokus kita hari ni ialah menolak sebarang dua nombor melibatkan nombor bulat. Okey, melibatkan nombor bulat pecahan. Okey, melibatkan nombor bulat pecahan wajar dan nombor bercampur. So hari ni kita belajar tentang tolak pecahan yang mungkin sama penyebut dan yang mungkin tidak sama penyebut. Okey, sebelum kita pergi kepada buku MyDXKP ni, awak dah tulis hari dan tarikh, cikgu akan bagi awak satu permainan. Permainan game lah. Okey, dia tak adalah game yang menarik sangat pun, biasa je game dia tu. Okey, permainan dia ialah tentang quiz. Okey, quiz apa benda ni? Subtraction with like denominators. Maksudnya kita menolak pecahan yang sama penyebut. Like tu maksudnya sama lah. Denominators maksudnya penyebut. Okay, subtract, use the fraction strip to help. Maksudnya tolak, gunakan fraction ni, pecahan yang potongan ni untuk nak tolong awak. Okay, so dekat sini dia tulis 7/12. Tolak 2/12. Okey, siapa boleh bagi tahu cikgu apakah jawapan dia? Okey, tengok kita pilih murid Okey, Nasuha, bagi tahu cikgu apakah jawapan 7 tolak 2? Tujuh tolak 2 berapa, Nasuha? Nasuha, Damia Nasuha. 7 tolak 2 berapa? 5. Okey, so nanti awak tekan dekat kotak tu, awak tulis nombor 5. Okey? Okey, kemudian awak pergi kepada kotak yang bawah. Okey kelas, sama-sama 12 bawah ni tulis apa bawah dia? 12. 12 juga. Dia tidak berubah bukannya 12 tolak 12 kosong, bukan sebab 12. Macam hari tu kita belajar tambah kan. Yang bawah dia tetap sama kan. Okey, sekarang cikgu nak beritahu awak yang ini adalah sama penyebut. Okey, tolong tutup mic. Sama penyebut. So bawah ni per 12, yang satu lagi pecahan pun per 12. So bila dia dah sama, dah tak perlu samakan lagi. So kita submit tekan submit, S-U-B-M-I-T, submit. So bila awak tekan submit, nanti dia akan kata super kalau betul. Dengar tak suara dia? Dengar tak suara orang main gitar? Tak dengar? Tak dengar. Oh, tak dengar. Okey, tak apa. Nanti bila awak main nanti, awak akan dengar bunyi orang main gitar. Okey, sebab disebabkan cikgu punya apa benda ni, speaker ni tak boleh nak connect dengan bunyi. So tak bolehlah nak dengar. Okey, sekarang kita pilih murid yang seterusnya. Natalia. Apakah jawapan 2/5 tolak 1/5? Natalia, jawapan dia apa? Senang je ni. 1 bawah? 5. Okey, kita tengok betul ke salah. Correct again. So betul. Dia ada nampak kartun duduk main kan. Okey, so dia kat sini kita hanya boleh jawab sebanyak 12 question je. So maknanya nanti bila dah habis nanti sampai dia punya 18 ni
sign up lah. Tapi kalau awak nak sign up pun boleh. Kalau tak nak pun tak apa. So cukuplah awak boleh try setakat mana yang awak boleh main lah. Okay, so nanti bila awak dah siap semua permainan ni semua kan, nanti awak screenshot. Okay, awak screenshot, awak serah kat cikgu. Okay, so cikgu tak nak cerita banyak benda ni, nanti awak akan main kejap lagi lah. Lepas habis kelas ni, waktu offline nanti. Awak boleh main, waktu petang ke, okay. Lepas tu awak screenshot awak punya keputusan, awak bagi kat cikgu, berapa markah yang awak dapat. Okay, so selesai kat situ untuk permainan ni, cikgu akan bagi kemudian. Okay, sekarang kita patah balik kepada SKP. Okay. Tulis hari dan tarikh. Okay, kita tengok soalan yang pertama. Okay, kita tengok pada soalan yang pertama. Tolakkan dua pecahan dalam bentuk termudah. Maksudnya jawapan tu mesti dalam bentuk termudah. Tak boleh nombor yang atas dengan bawah ada dalam sifir yang sama. Okay, tak boleh. Mesti sifir yang berbeza atau nombor tu mesti dikecilkan. Okay, sekarang kita tengok soalan yang pertama. Okay, soalan yang pertama A ialah 3/5 tolak 1/5. Kalau kita tengok dekat soalan A ni, pecahan ini adalah pecahan yang sama penyebut. Sebab 2/5. Bukannya satu per lain lagi satu per lain. Tak. 2/5. Jadi bila dia sama, tak ada masalah untuk kita nak kira. Kita hanya perlu buat dia punya jalan kerja dia seperti biasa. So soalan nombor 1 ialah 3/5 tolak 1/5. Tulis dalam kotak yang disediakan dan kita tulis sama dengan. Okey, 3 tolak 1 sama dengan berapa? Cikgu pilih Kalisha. 3 tolak 1 sama dengan berapa? 2. Bawah per 5. Okey, so jawapan akhirnya ialah 2/5. So inilah jawapan last kali So inilah jawapan dia. Sangat senang untuk soalan nombor 1. Okey, setakat ni semua faham? Okey, faham. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya ataupun soalan B. Okey, soalan seterusnya ialah soalan B. Soalan B lebih sukar sikit kerana dia mempunyai pecahan nombor bercampur. Dia ada 2 dan 1 dan dia ada pecahan wajar 4/7 dan 2/7. Tolong tutup mic. Tapi untuk soalan ini dia tidak ada masalah sebab sebab soalan ni pecahan dia, penyebut dia sama. 2/7. Bawah pun 7, yang satu lagi pun bawah dia pun 7. Jadi bila dah sama, sangat senang untuk kita nak tolak. Okey? So macam cikgu ajar operasi tambah yang sebelum ni, kita asingkan dulu nombor yang besar dengan nombor pecahan. Jangan campurkan. Okey, Adam baru masuk. Kita ambil kehadiran Adam dulu. Okey, so kita sambung balik. Okey, so maknanya kita akan buat pemisahan, asingkan. So 2, kita akan tolak dengan 1. Macam tu. Macam kita belajar yang sebelum-sebelum ni. Kemudian kita koma kan. Kemudian 4/7 tolak 2/7 sama dengan. Okey, so bila dah dapat macam ni, kita akan selesaikan seperti biasa. So murid yang cikgu nak tolong bantu cikgu selesaikan ialah Faika. Faika tolong cikgu. 2 tolak 1 berapa? 1. So tulis 1. Okey, tulis 1 yang besar. Okey, sekali lagi Faika, 4 tolak 2. 2. Bawah per 7. Tidak berubah bawah tidak berubah. Oleh itu jawapan bagi soalan ini ialah 1/2/7.
kita boleh tinggalkan jawapan seperti ini sebab 2 dengan 7 adalah yang paling termudah dan juga tidak ada dalam mana-mana sifir. Sifir 2 tak ada nombor 7 dan sifir 7 pun tak ada nombor 2. Sebab itulah jawapan terakhir dia. Okey, setakat tu senang ke susah? Senang ke susah kelas? Senang. Okey, masih senang. Okey, masih senang kan? Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C lebih sukar kerana sebab apa? Siapa lebih tahu kenapa sukar? Sebab nombor penyebut tak sama. Sebab penyebutnya tidak sama, iaitu 4 3/5 3/4 tolak 1/5. 1/5. Penyebutnya tidak sama. So bila penyebutnya tidak sama, kita perlu membuat sifir 4 dan juga sifir 5. Okey, dalam masa 1 minit tolong lengkapkan sifir 4 dan sifir 5 sekarang dalam buku masing-masing. Cikgu pun buat juga. Lengkapkan sifir 4 dan sifir 5. Cikgu buku surat berapa cikgu? Saya baru masuk. 115. Siap. Okey, bagus. Cikgu, saya dah siap. Siap. Okey, bagus. Dah siap, bagus. Siap. Okey, sifir 5. Okey, cikgu pun telah siapkan sifir 4 dan sifir 5 cikgu. Okey, sekarang cikgu tanya, apakah gandaan sepunya terendah? Maksudnya apakah nombor yang terkecil, nombor terkecil dan dia sama? 20. Nombor apa? 20. Okey, kelas nampak tak nombor 20? So kita bulatkan nombor 20. Okey, semua orang bulatkan nombor 20. Okey, bermaksud sekarang ni dalam sifir 4, okey cuba tengok dalam sifir 4. Okey, dalam sifir 4, 20 ialah yang keberapa? Nombor yang keberapa? Nombor yang kelima. So kita kena darab 4 dengan nombor berapa? 5. So atas pun kena darab dengan 5 juga. Ingat pesanan cikgu. Cikgu dah bagi. Okey. Lepas dah jawab tu tolong tutup mic Okey. Bila kita darab dengan 5, atas pun kena darab dengan 5 juga. Okey, sekarang cuba tengok sifir 5. Cikgu akan pilih orang. Cikgu minta Zarif. Zarif tolong cikgu. Apakah nombor untuk 5 darab berapa dapat 20? Darab berapa Zarif? Nombor yang keberapa ni? 1, 2, 3? 4. Zarif ada? Zarif? Darab berapa Zarif? Okey, Zarif tak dengar aku ni ataupun dia mungkin ada masalah tertentu. Okey, kita pergi minta tolong orang lain. Syafiqah. Syafiqah tolong cikgu darab berapa Syafiqah? 5 darab berapa Syafiqah? 5 darab 4. Okey, Syafiqah pun mungkin tak dengar tu. 5 darab 4. Sebab dalam sifir 5 nombor 20 ialah yang keempat. 1, 2, 3, 4. So atas pun darab dengan 4. Okey, lepas kita dah tulis dah semua darab dengan 4, darab dengan 5 ni nampak macam berterabur. So kita perlu salin semula. Okey. Kita perlu salin semula dalam bentuk yang lebih kemas. Okey.
dalam bentuk yang lebih kemas. So kita salin balik semula. 4, okey boleh buka sama-sama lah Okey 3 darab 5 berapa? 15. 3 darab 15. Okey tulis 15 di atasnya, sifar 3 tu. Okey 3 darab 5, 15. Okey kemudian 4 darab 5, 20. Okey 20. Okey kemudian tolak 1 pula. 1 darab 4 ialah 4. 5 darab 4, 20. Okey, kalau kita tengok dekat sini, dia punya pecahan dia, penyebut dia dah sama. Betul tak kelas? Betul. Dia dah sama. Tadi 4, yang sebelah sana 5. Sekarang dah jadi 20, dua-dua dah jadi 20. So bila jadi sama, barulah boleh kita tolak macam biasa. Okey, sekarang 4 nak tolak dengan siapa? Tak boleh kan? Sebab 4 dia tak boleh nak tolak dengan sesiapa sebab 4 hanya single, seorang-seorang. So 4 akan kekal jadi 4, dia tidak berubah. Okey, 15 tolak 4 berapa? 11. 11. Bawah per 20. per 11 per 20. Oleh itu per 20. Oleh itu jawapan akhir ialah 4, 11 per 20. Okey? 4, 11 per 20. Okey, setakat tu soalan C. Siapa rasa tak faham bagi tahu cikgu? Boleh tanya. Ada yang tak faham? Faiza okey, Faiza? Okey kan? Dia yang syarat dia mesti buat sifir dulu. Kemudian kita tengok siapa yang paling kecil dan sama. Okey? Yang paling kecil dan sama kita selesaikan lah. Okey, lepas ni ada yang soalan yang susah sikit lah. Okey, kita pergi kepada soalan D. Okey, soalan D lebih sukar lah. Okey, soalan D. Okey, soalan D ialah 3 tolak 2, 7/9. Okey, untuk soalan ini mungkin ramai yang akan buat 3 tolak 2 je. Okey, dia sebenarnya tak boleh. Sebenarnya 3 tak boleh tolak terus dengan 2. Kita kena jadikan 3 ini sebagai pecahan nombor bercampur. Dia mesti sama bentuk macam yang sebelah ni. Dia tak boleh single macam ni. So macam mana kita nak jawab? Okey, cikgu akan ajar. Untuk soalan D, okey, kita akan tukarkan 3 itu kepada pecahan. So macam mana kita nak buat? Okey, cikgu salin soalan dia dulu. 3 tolak 2, 7/9. Dia senang je sebenarnya tapi sikit lah. Okey, mula-mula kita akan 7/9 ni dia nak kena tolak dengan sesuatu nombor kat sini. Tapi nombor kat sini tak ada. Okey, faham tak? Dekat sini, yang kat kawasan ni, tak ada pecahan. So bila tak ada pecahan bermaksud dia kosong. Kosong tolak 7/9 tak boleh. Kita belajar matematik, kalau nombor kecil, nombor besar nak tolak nombor yang kecil atau nombor yang tak ada, kosong, mana boleh. Kita kena pinjam. Sama lah macam pecahan, kita kena pinjam dulu. So kita pinjam daripada 3. Bila kita pinjam daripada 3, dia akan jadi 2. Okey? So macam mana nak buat? Okey, dia akan jadi seperti ini. Mula-mula dia akan tulis 2. Mana datangnya 2 tu sebab kita pinjam daripada 3 jadi 2. 3 pinjam 2 jadilah 1. 3 pinjam 1 jadilah 2. Maksudnya kita tolak 1. 3 tolak 1, 2. So 2. So apa yang kita nak buat kat sebelah ni? Kita akan buat per. Okay, kemudian kita akan tengok nombor yang dekat sini. Ni nombor berapa? Nombor berapa? 9. Nombor 9. So kita akan jadikan dia sebagai 9/9. Awak ingat lagi tak masa cikgu ajar masa dalam kelas, cikgu cakap kalau nombor atas dengan nombor yang bawah, dia ialah nombor yang sama, dia akan jadi 1 kan? Ingat. So maknanya kita kena tukarkan dia jadi bentuk macam ni. Cikgu, saya tak faham cikgu. Okey,
2 tambah 1 sama dengan 3. Awak kena ingat 2, 9/9 ni sama dengan 3. Maksudnya sama. Okay, 2, 9/9 sebenarnya adalah sama dengan 3. Dia sama, nombor yang sama. Tapi dia bentuk dia berbeza sikit. Yang ini dia ada nombor besar dan ada pecahan. Yang ni dia nombor single. Tapi benda yang sama. 9 tambah 9 ni, 9/9 sama dengan 1. So bila 2 tambah 1 dapatlah 3. Okay, so benda yang sama je. Okay, benda yang sama. Tapi kita tukarkan je kepada bentuk pecahan. So kita dah dapat jawapan macam ni. Sekejap, ada yang baru masuk ke? Oh tak ada. Okay, so bila dia dapat 2 9/9, datang dari mana cikgu? Datang daripada 3 ni. 9 ni datang dari mana? 9 ni datang daripada kawan yang sebelah sini. Datang daripada 9 yang sebelah ni. Dia akan ikut. Kalau bawah ni 10 cikgu, 10/10. Kalau bawah ni 6, 6. Kalau ni 3/3. Dia senang je. Dengan syarat mesti tolak satu, kemudian tulis benda yang sama atas dan bawah. Okey, kemudian barulah kita tolakkan. Barulah kita barulah kita tolakkan dengan yang nombor kat belakang tu. So 2, 7/9. Sekarang bila dah dapat macam ni, barulah kita boleh tolak. Tadi tak boleh tolak sebab tadi 3 ni dia tak ada pecahan dekat belakang dia. So tak boleh tolak. Dia kosong. So kena buat pelan-pelan. Okay, so sekarang ni dah jadi 2 tolak dengan 2, asingkan, koma, 9/7. 9/7 pula. 9/9 tolak 7/9. Macam ni. Okey, sekarang kita selesaikan sama-sama. Siapa boleh bagi tahu cikgu 2 tolak 2 berapa? Kosong. Kosong. Tak payah tulis kosong. Okey, sebab kosong mana ada kosong 2/9? Tak ada. So kosong tak payah tulis. Biarkan saja. Tak payah tulis kosong. So sekarang kita selesaikan yang ini saja. Kita selesaikan yang ini sahaja. Okey, yang dalam petak merah ini sahaja. Tak perlu selesaikan yang 2 tolak 2 sebab 2 tolak 2 memang kosong, jangan tulis kosong. Okey, sekarang 9 tolak 7 berapa? 2. So kita letak 2. Per 9/9? 9. So jawapan dia yang terakhir ialah 2/9. Okey. Okey, mungkin soalan ni agak susah sikit. Tak apa, kita try buat sama-sama. Lepas ni cikgu akan bagi soalan, kalau ada masa lah, kita akan bagi soalan tambahan. Okey. Soalan seterusnya, soalan E. Okey, dah siap ke belum? Dah siap. Dah. Okey, cikgu padam soalan atas ni. 2. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan yang seterusnya, iaitu soalan soalan E Soalan E. Okey, kita pergi kepada soalan E Okey, soalan E. Okey, soalan E pun sama, lebih sukar juga, lebih kurang sama macam soalan C. Cikgu nak awak buat survey 2 dan survey 3 terlebih dahulu. Buat sekarang. Sila buat survey 2 dan survey 3 sekarang dengan secepatnya. Okay, yang dah siap bagus. Okay, yang dah siap bagus. Okay, CV 3. Okay, dah selesai.
Okey, sekarang cikgu nak minta tolong seseorang murid untuk kenal pasti apakah nombor yang sama dan paling kecil. Ada. Faiza. Alah. Faiza, tolong beritahu cikgu, dalam sifir 2 dan sifir 3, apakah nombor yang sama dan terkecil? Nombor apa Faiza? Oh, saya juga. Ya, cikgu dia tidur tu cikgu. Saya lah. Okey, cikgu minta tolong Ibnu lah. 6. Yes, nombor 6 Kita nampak dekat sini nombor 6 adalah nombor yang sama dan juga terkecil lah. So kita ambil nombor 6, kita bulatkan nombor 6 dan ni pun nombor 6 juga. So maknanya sekarang ni kita kena dalam sifir 2 kita kena 2 darab berapa? 3. Bagus, 2 darab 3. Sebab dia datang daripada nombor yang ketiga 1, 2, 3. 1, 2, 3. So kita ambil nombor yang ketiga. So maknanya itu adalah darab 3. So atas pun kena darab dengan 3 juga. Okey, cuba tengok dalam sifir 3, 6 tu darab berapa? 3 darab berapa? 2. 3 darab 2. So atas kena darab dengan okey, bagus. 3 darab 2. Okey, bila dah selesai macam ini, so kita guna operasi apa? Kita kena selesaikan dengan menulis semula dalam bentuk yang kemas. Sebab yang ini nampak berterabur dan berterabur lah, memang susah nak faham. So kita tulis balik semula dalam bentuk yang kemas. Selesaikan 5, 1 darab 3, 3 per 2 darab 3, 6. Okey, selesai. Tolak 2. Okey, 2. 2 darab 2, 4. Okey. 6, sini 6. Okey, selesai kat situ. So sekarang ni, kita tengok soalan ni kita nak jawab kan. So kita nak jawab. Okey, 5 tolak 2 memang boleh. Tapi 3, cuba tengok 3 3 ni nombor 3 kan. 3 ni nanti kan nak tolak dengan 4 kan. Boleh ke tak boleh? Boleh tak 3 ni tolak 4? Boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab tak cukup. Betul. Sebab dia tak cukup. Sebab dia kecil. So, dekat soalan ni, okey, soalan ni lebih susah lagi lah. Berbanding dengan soalan yang tadi, soalan yang D tu, yang itu senang je diikut je kan. Okey, untuk soalan ni dia lebih susah sikit lah. Awak kena banyak ingat lah untuk soalan ni. So, untuk nak jawab soalan ni, kita akan pinjam. So, macam mana nak pinjam? Kita akan pinjam daripada 5. Okey, bila kita pinjam daripada 5, dia akan jadi 4. So, bila kita pinjam, kena tambah 1 ke kat sini cikgu? Bukan. Bukan tambah 1. Ni kena beritahu. Dia akan tambah dengan nombor dekat bawah ni. Dia akan tambah dengan nombor yang kat bawah dia. So 3 ni dia akan tambah dengan 6. 3 tambah 6 berapa? 9. So dia akan jadi nombor 9. Okey? So sekarang nombor dia sekarang dah jadi nombor 9. Bukan nombor 3 lagi. Datang dari mana? Datang daripada bawah. Nombor yang bawah akan tambah dengan nombor yang atas. Okey, nombor yang bawah, tak kisahlah nombor apa pun. Kalau nombor ni 6, tambahlah dengan atas. Nombor 5, tambah dengan yang atas ni. Kalau nombor 8, tambah dengan atas. Dengan syarat ambil nombor yang dekat bawah. Tambahkan dengan nombor kat atas. Okey, so kita salin balik semula sebab berabur ni cikgu. Saya pening tengok ni. Cikgu pun pening, awak pun pening. Tulis balik semula supaya nampak lebih kemas. So 4 datang daripada yang hijau ni. 9 datang daripada 9 datang daripada 6 yang bawah ni tambah dengan 3. So dapat 6 tolak 2, yang belakang tak berubah lah. Belakang tetap tidak berubah. So sekarang cuba awak tengok nombor ni, dah boleh tolak ke belum? Dah. Dah boleh tolak dah. Tak macam tadi kan. Tadi 3 tolak 4 tak boleh kan. Sekarang kita dah pinjam. So bila kita pinjam dia dah jadi boleh dah. So kita selesaikanlah.
macam biasa kita belajar sebelum ni, 4, okey, tolak dengan 2 dulu, koma 9 per 6 tolak 4 per 6. Tu. Okey. Sekarang dah boleh tolak macam biasa. Okey, cuba tolakkan 4 tolak 2 berapa kelas? 2. 2. Okey, tulis 2 besar. Okey, 9 tolak 4 5. 5. Bawah 6. 6. So jawapan dia ialah 2 5 per 6. Okey, jawapannya ialah 2 5 per 6. Okey, cikgu ulang balik. Pertama sekali kita samakan tu dia punya bawah dia. Kedua, kita tengok 3 tolak 4 tak boleh. Jadi kita kena pinjam daripada nombor di sebelah itu, iaitu nombor 5. So bila kita pinjam daripada nombor 5, okey, pinjam daripada nombor 5 dia akan jadi 4. Dan dia akan ambil nombor dekat bawah tambah dengan nombor yang kat atas tu. Jadi 6 tambah 3 jawapan dia 9. Kemudian kita tulis balik bagi kemas 4 9 per 6 tolak 2 6. 4 tolak 2 jawapan dia 2, 9 tolak 4 jawapan dia 5 dan 6 masih sama 6. So jawapan dia 2 5 per 6. Soalan E ni lebih susah. Okey? Soalan E ni lebih susah. Nanti kita akan bagi lagi latihan yang seterusnya lah. Okey. Next, kita pergi kepada soalan seterusnya, muka surat 116. Sila buka muka surat 116. Okey, soalan 116, muka surat 11. Soalan ni hampir sama dengan soalan apa? Siapa boleh bagi tahu cikgu? Dia hampir sama dengan soalan apa? Soalan C. Soalan D Dia hampir sama dengan soalan D. So, untuk nak jawab soalan F, sama macam kita nak jawab soalan D. Okey. So, kita tengok soalan dia. Soalan F ialah 10 tolak 8 per 7. Sama dengan berapa? Okey, sekarang cikgu nak tanya seseorang bagi tahu cikgu apa yang patut kita Faizah tak boleh tambah kan? Okey, siapa boleh tolong cikgu ni? Okey, cikgu minta Syahira bantu cikgu. Apa yang patut kita buat dengan nombor 10 ni? Tolak. Syahira, Imani, tolak? Okey, tak boleh. Cikgu cakap tadi soalan ni dia sama dengan soalan D. Soalan D tadi cikgu tak tolak terus. Cikgu ada buat sesuatu. Cikgu kena buat apa? Kita potong. Okey. So, tolong tutup mic siapa yang buka mic tu dia bergaung. Okey, so kita potong 10 jadi berapa atas ni? Bagus, jadi 9. Okey, kemudian kita salin balik semula. 9. Kemudian depan dia mesti ada per. Siapa tahu atas ni berapa, bawah ni berapa? Dia akan ikut siapa? 5 ke ikut 7? Dia akan ikut 7 ni. Okey, dia akan ikut 7. Bukan 5 dia akan ikut 7. Tolong matikan mic, bergema. So kita letak 7 per 7. Macam tu. Okey, kita letak 7 per 7. Okey, kemudian baru kita salin nombor yang dekat belakang tu lah. Tolak 8 5 per 7. Okey, cikgu nak okey, tolong selesaikan. Kita asingkan dulu 9. Okey, kita asingkan dulu. Tolong tutup mic siapa yang buka mic tu. 9 tolak 8 koma 7 per 7 tolak 5 per 7. Macam tu. Sekarang
dah jadi nombor yang ada pecahan. Dulu ada nombor bercampur. Bercampur yang ni pun nombor bercampur. Tadi dia nombor single. 10 ni dia single tadi, tak boleh 10 ni asalnya single, dia tak boleh diam macam tu. So kita kena tukarkan dia jadi 9 potong 1 jadi 9. Kemudian dia akan tengok kawan sebelah ni 7. So dia akan jadi 7/7. 9, 7/7 sama dengan 10 sebenarnya. So sekarang kita tolaklah. 9 tolak 8 berapa kelas? 1. 1. 7 tolak 5. 7 tolak 5. 2. Bawah per 7. Oleh itu jawapan akhirnya ialah 1, 2/7. Okey. 1, 2/7. Okey. Soalan seterusnya, soalan G. Okey, untuk soalan G, cikgu nak awak tolong jawab soalan ni dalam masa. Okey, cikgu akan timingkan masa dia. Okey. Masa yang diberikan ialah selama 3 minit sahaja. Okey, nampak kan ada timer tu kan? Okey, cikgu akan setkan selama 3 minit, awak selesaikan. Okey, awak selesaikan dalam masa 3 minit. Okey, lepas tu kita tengok jawapan siapa yang betul. Ready? 1. Cikgu rasa 5 minit lah kot. 4 minit lah sebab ada CV kan. Okey, 4 minit. 4 minit bermula dari sekarang. Buat CV dahulu. Buat CV dulu. CV 2 dan juga CV 8. Okay, buat CV 2 dulu, kemudian CV 8. Cari nombor yang sama yang terkecil. Okey, nombor yang sama dan terkecil. Jangan ambil nombor yang besar. Ambil nombor yang sama dan terkecil. Dah siap CV? Okey. Terus buat bentuk lazim tu. 4/1/2 tolak 3/7/8. Kena pinjam tu tak silap cikgu. Kena tulis darab. 2 darab berapa? 8 darab berapa? Ada banyak masa lagi. Tengok balik contoh yang sebelum-sebelum ni. 2 nak darab dengan nombor berapa? 1 nak darab dengan nombor berapa? 8 darab dengan nombor berapa? 7 darab dengan nombor berapa? Tak boleh, kita kena pinjam. So pinjam daripada siapa? Lepas tu nak buat apa? Soalan G ni susah sikit. Siapa boleh jawab memang pandai. Ada masa lagi 2 minit 38 saat. Siap ke? Dah siap? Okey. Dah siap. Okey, dah siap, tunggu Kita tengoklah awak jawab betul ke atau salah. Okey, ada masa lagi sikit. 1 minit 15 saat lagi. Siapa yang dah siap tu cuba tengok ada pinjam ke tak ada pinjam ke. Kalau ada pinjam tu insya-Allah betul lah. Kalau tak ada pinjam tu maksudnya tak berapa tepat lah. Dia mesti ada pinjam. Sebab soalan ni susah. Soalan G ni agak susah sikit. Siapa boleh jawab dia memang pandai lah. Okey, ada 50 saat. 50 saat lagi.
Kalau yang boleh jawab tu maksudnya awak kena bagi tahulah awak dapat jawab yang betul Ya, dan tunjukkan kat cikgu dekat guna skrin lah. Tunjukkan kat cikgu kejap lagi. Okay, 30 saat lagi. Siapa yang dah siap tu boleh tak tunjuk kat cikgu apa jawapan awak dekat guna skrin. 16. 16 cikgu. Tapi cikgu tak berapa nampak lah. Gelap kan. 16. Alisha dapat? Dapat. Hamzah dapat? Dapat cikgu, dapat. Dah lama dapat. Ya ke? Betul ke ni? Kita tengoklah. Okey, masa dah tamat. Semua orang berhenti. Okey, semua orang berhenti. Kita dah habis dah kiraan selama 4 minit. So semua orang tengok depan macam mana cikgu buat. Dan awak semaklah jawapan siapa yang betul. Okey, sekarang ni cikgu nak pilih beberapa orang murid bagi tahu cikgu apa jawapan yang awak dapat. Okey, tak kisahlah betul atau salah, nak tahu je. Okey, cikgu nak tanya start daripada Zaidi dulu. Zaidi dapat berapa jawapan last kali? Jawapan awak dapat. Okey, lambat ni Ibnu, dapat berapa Ibnu? Jawapan akhir awak? 7/5/16. Oh, 7, okey. Hamzah? Saya dah Cikgu tak dengar. 16. Awak dapat apa Hamzah? 16 je? Kalisha? 4. Kalisha senyap je tu. Cikgu tak dengar. Cikgu. Okey, kejap. 1/5/16. Okey, dengar tak suara cikgu? Dengar sebab ada kawan-kawan awak cakap tak dengar. Tu cikgu tu. Okey, tak apa. Okey. Cikgu nak awak jujur dengan diri sendirilah. Kalau tak boleh betulkan jawapan kalau salah tu tak apa. Buat pembetulan terus. Okey, buat pembetulan terus. Yang salah, yang betul bagi tahu cikgu apa jawapan Okey, kita tengok macam mana nak jawab soalan ni. Okey, mula-mula sekali kita tengok kita tengok dulu siapa yang betul lah. Okey, untuk soalan ni kita akan tengok 2 dengan 8 adalah nombor yang tidak sama. Jadi kita tengok dekat dalam sifir 2 dengan sifir 8, nombor yang sama ialah nombor 8. So cikgu bulatkan 8. So cikgu bulatkan 8, semua orang tengok depan tengok depan Cikgu bulatkan 8, yang ni pun cikgu bulatkan 8. So kalau dalam sifir 2, dalam 8 ni nombor yang keempat. 1, 2, 3, 4. So cikgu darab dengan 4. Okey, semua orang tahu ni kan. Ini pun cikgu darab dengan 4 juga. Okey, siapa boleh buat ni kira dah sedikit sikit lah. Okey, untuk 8 dia adalah nombor yang pertama. So kita darab dengan 1. Okey, 8 tu nombor yang pertama. So kita darab dengan 1. So 7 pun darab dengan 1. Okey, dekat sini nampak macam berterabur. Kita salin balik semula dalam bentuk yang kemas. So dapat 4. 1 darab 4, 4. Okey, 2 darab 4, 8. Tolak 3, 7/8. Okey, setakat ni siapa yang buat hampir sama macam cikgu? Saya. Okey, bagus. Siapa yang dapat hampir sama dengan cikgu tu maksudnya dia dah nak hampir betul. Cuma tak tahulah betul ke tak betul. Okey, kita tengoklah. Maksudnya dah separuh tu dah betul dah. Maksudnya awak dah pandai buat sikit. Okey. Sekarang ni kalau kita tengok dekat sini, yang ni yang ramai yang cikgu nak tegur ni. Sebab ramai orang ingat 4 tolak 7 boleh. Kan cikgu dah cakap, ni nombor 4 kan. Cuba tengok ni nombor ni. Nombor ni nombor 4. Nombor 4 nak tolak dengan 7 mana boleh. Sebab dia kecil. Sebab tu cikgu kata kena pinjam. Lepas tu bila cikgu kata awak kalau ada pinjam tu maksudnya betul tu. Kalau tak ada pinjam maksudnya salah. Okey, so sekarang ni kita nak pinjam daripada siapa? Kita akan pinjam daripada 4. So bila pinjam daripada 4, dia akan jadi 3 kat sini. So macam mana pinjam, kita tak boleh letak 1 kat sini. Salah, dia bukan macam nombor. Nombor kita letak 1 kat depan kan. Tak boleh. Dia akan ikut yang bawah.
So dia akan ikut yang bawah. So 8 tambah dengan 4. Okey, tambah dengan 4. Dia akan ikut yang bawah ni. So nampak macam berterabur lah cikgu, kita salin balik boleh tak? Memang kena salin balik. Sebab berterabur, nampak pening. So kita tulis balik semula bagi kemas. So 3 ni akad yang warna hijau ni. So 4 tambah 8 ialah 12. So sama dengan 8 per 8. Tolak 3, 7 per 8. Siapa yang dapat sama macam cikgu? Saya. Siapa yang dapat sama macam cikgu tu maksudnya dah nak betul lah tu. Sikit lagi je. Saya. Dah nak betul lah tu. Okey. Okey, sekarang cikgu dah cakap tadi kan, dia kena ikut yang bawah tau. Dia akan ikut yang bawah. Ambil nombor bawah ni bila pinjam ikut bawah, bukan tambah 1 kat depan. Tu jangan confuse. Ramai murid dia tak 1 kat depan. Ada lagi murid yang lagi confuse, dia ambil nombor 7 tolak 4. Lagi salah. Mana boleh 7 tolak 4? Nombor belakang mana boleh tolak nombor depan? Dia nombor depan tolak belakang. So bila tak cukup, kenalah pinjam. Okay. So sekarang ni dah boleh tolak dah sebab dah jadi 12. 12 dah besar kan. So 3 tolak 3 kosong. Tak payahlah tulis kosong. So 12 tolak 7 jawapan dia 5. Okay, 12 tolak 7 jawapan dia 5. So bawah ialah 8. So jawapan dia 5 per 8. Siapa dapat 5 per 8? Saya. Ya. Okay, sekejap. Saya tu siapa? Zaidi. Sebut nama. Saya tu siapa? Zaidi. Zaidi. Okay, lagi? Iris. Kalisha. Kalisha. Lagi? Lain? Lain tak dapat? Nabila tak dapat? Ibnu tak dapat Ibnu? Ibnu silap Natalia? Adam? Silap. Amza? Silap cikgu. Senyap Tak je ni? dapat cikgu. Tak dapat. Tak dapat, tolong betulkan balik Okey, tak apa. Biasalah buat salah sikit tu. Tapi cuba tengok apa yang cikgu ajar tadi tu. Cuba awak tengok balik lah. Kalau awak rasa macam tak berapa nak jelas, awak tengok balik video yang cikgu ajar kejap lagi. Nanti cikgu upload dalam YouTube kan. So awak tengok balik lah. Ingat pesan cikgu, samakan dulu. Okey? Haziq Hakimi. Okey, Haziq Hakimi betul? Betul. Okey, Haziq Hakimi baru datang ni. Okey, cikgu tambah markah Haziq. Okey, tahniah. Zarif ada. Tapi tak. Okey. So kita dah selesai dah soalan G. Okey, so sekarang ni kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Tahniah kepada murid yang dapat jawab dengan betul ni. Bagus. Yang tak betul tu bukan tak bagus. Awak kena usaha lebih kuat lagi, okey? Supaya buat tu kena berhati-hati sikit. Okey, kita pergi kepada soalan H. Soalan H. Jom kita buat sama-sama. Soalan H sama macam soalan yang tadi cikgu ajar. Okay, kita buat soalan H. Kita buat sama-sama, laju sikit sebab takut macam dah lambat ni. Ada masa lebih kurang 15 minit je lagi. So H. Okay, so 8 tolak 3 9 per 10. Okay, siapa tahu dengan 8 tu? 8 potong jadi 7. Betul. So kita akan potong, dia akan jadi 7. Dia akan jadi. Kemudian salin balik 7 berapa per berapa? 10. Betul. Dia akan ikut 10 ni Tolong tutup mic tolong tutup mic sekejap. Dia bergaung siapa punya tu. Okey, jadi 10 per 10. Okey, ni senang je ni. Dia akan ikut dia. Kemudian tolak lah. Tolak dengan 3, 9 per 10. Okey, kalau awak selesaikan. Okey, asingkan dulu. 7 tolak 3 tu buat asingkan dulu. 7 tolak 3. 10 per 10. Tolak 9 per 10. Okey, tolakkan. Berapa jawapan dia? 7 tolak 3 berapa kelas? 7 tolak 3. 4. 10 tolak 9. 4. Sah? 1. 1. Okey, 1 per 10. So jawapan dia ialah 4,
1/10. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan I. Okey, soalan I. Soalan I ni nampak macam susah sikit. Okey, cuba buat soalan I. Buat sifir dulu kelas. 5 dan sifir 6. Okey, soalan I ni susah sikit ya. Lebih susah lah daripada dia. Siap. Dah siap. Soalan I dah siap. Tak, sifir. Oh, sifir. Alhamdulillah. Ingatkan dah siap semua. Okey, terus buatlah. Siapa yang dah siap tu teruslah buat. 5, 2/5 buat bentuk lazim. Punya tu darab berapa? 5 nak darab berapa? 6 nak darab berapa? Okey, terus buat. Terus buat. Tak payah tunggu jawapan cikgu. Okey, so soalan I. I ialah 5. Tolak 1/6. Okey. So sekarang kita buat sifir. Dah siap semua? Yo, terornya. Okey, kita buat sifir 5 dulu. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Cikgu buat sikit je, awak buat sampai habis lah. Okey, kemudian sifir 6, 6, 12, 18, 24, 30. Saya tengok macam tak ada apa-apa. 36. Okey, apa nombor yang sama? Ada 30. Nombor yang sama? 10. Okey, ada 30. So okey, bagus. So 30 bulatkan 30 kelas. Okey, so 5 darab berapa? 5 darab 6. 5 darab 6. T2 pun darab dengan 6 juga. Okey, very good. 6 darab berapa? 5. 6 darab 5, 1 darab 5 juga. Okey, selesai macam tu. Okey, kemudian tolong salin balik. Jangan biarkan berterabur macam ni. 5, 2 darab 6, 12. Okey. 6, 12. 5 darab 6, 30. Okey, tolakkan. 1 darab 5, 5. 30, 30. Okey, tolong selesaikan. Asingkan nombor tu. 5 tolak dengan 1 dulu. 12 tolak dengan 5. Berapa jawapan dia? Last sekali. 5 tolak 1. 7/30. 4. 7/30. Okay, very good. Susah ke senang? Senang. Senang je. Siapa yang dia tahu tengok CV ni, dia tahu tengok CV nak darab dengan berapa, lepas tu tulis balik. Okey, kemudian dia asingkan. Kalau tak okey, so dapat 47/30 lah. Okey, sekarang latihan yang terakhir, soalan J. Siapa boleh jawab? Okey, cikgu bagi masa dalam 4 minit juga. Yang ni last lah, soalan terakhir sebelum kita habis kelas kita. So cikgu nak awak tolong jawab soalan J dalam masa 4 minit. Jawab semua sekali. Buat CV dengan dia punya buat darab tu. Okay, ready? 1, 2, go. Soalan J Buat semua Adam, semua Amzah, tolong buat. Jangan tengok je. Cikgu tak nampak tapi awak usaha lah, kena ada usaha sikit. Kalau nak pandai ni dia kena usaha, dia tak boleh tengok je. Kalau tengok nanti tak pandai. Okay, biar salah. Yang penting kita usaha daripada kita tengok je sampai bila tak pandai. Okay, kita usaha. Salah buat pembetulan. Kalau betul tu bagus. Buat CV dulu. Soalan terakhir So masa ada lebih kurang 2 minit 37 saat lagi.
Okay, 7 tu nak darab dengan nombor berapa? 4 tu nak darab dengan nombor berapa? Kalau tak cukup, pinjam. Soalan J ni agak susah juga. Jawapan dia 1/11/28. Itu 11/28. Siapa yang jawab tu? Suara macam bukan suara 4 Sakura je. Bekas sekolah. Ha? Siapa tu? Pak Ika. Faika. Oh, ni mesti abang yang tolong ni. Oh. Ha. Suara macam suara besar je. Tak pernah dengar suara tu. Okey, ada 1 minit lagi. Dah siap. Okey. Macam biasa, kalau tak cukup pinjam daripada siapa. Kalau tak cukup lah. Cikgu tak tahulah cukup ke tak cukup. Rasa macam tak cukup ni, kena pinjam cikgu rasa. So pinjam daripada 3, ikut yang bawah. Susah sikit soalan ni. Soalan ni agak sukar sikit lah. Okay, soalan dia sebab nombor dia besar. Bawah dia ialah 28 kan. Besar sikit soalan dia. Soalan G ni memang sukar sikit. Siapa boleh jawab lagi pandai ya. Dah siap cikgu. Dah siap, bagus. Cuba semak balik. Bawah tu dapat 28 tak? Dapat. Kalau ada 28 tu betul lah tu. InsyaAllah lah betul. Dia mesti dapat 28. Sebab apa nama? Sebab 7 tu nak kena darab dengan 4, 4 tu nak kena darab dengan 7. Okay, cepat lagi 15 saat lagi. Siap. Siapa yang dah siap tu bagus. Yang belum siap tu ada masa sikit lagi ni. Okay, tak apa, kita tengok siapa yang boleh jawab dengan betul. Jujur dengan cikgu kan. Kalau salah jangan cakap betul pula. Kalau salah buat pembetulan. Okay, tak apalah. Okay, masa dah tamat. Okay, masa dah tamat. Okay, semua orang tengok depan balik. Kita akan jawab soalan ni sama-sama. Okay, 3/1 tolak 3/4 ialah pecahan yang tidak sama dia punya bawah dia, iaitu penyebut dia. Jadi kita buatlah sifir 7 dan sifir 4. Dalam sifir 7 dan sifir 4, nombor yang sama dan terkecil ialah nombor 28. So cikgu pun, jadi cikgu pun bulatkanlah 28. Tolong tutup mic tolong tutup mic Cikgu akan ajar yang ni. Okey, 28 yang paling dekat 28 yang paling dekat dan yang paling kecil lah, tak ada nombor lain dah. Okey, so maknanya dekat sini, so untuk 7 kita kena darab dengan darab dengan 4 sebab 7 darab 4 ialah 28, so automatik atas pun kena darab dengan 4 juga. Okey. So bawah darab dengan 4, atas pun darab 4. Manakala 4 pula darab dengan 7 sebab dia ada kat nombor yang ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So kita darab dengan 7. Okey, bila kita dah tulis macam ni, dia dalam keadaan berterabur dan berserabut. Jadi kita kena tulis dalam keadaan yang lebih kemas yang boleh kita baca. So 3, tetap 3. 1 darab 4, 4 per 28. Okey, tolak 1. Okey, tengok balik 21 per 28. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, siapa yang dapat macam cikgu? Setakat ni dia dapat macam cikgu? Saya. Okey. Okey, bagus. Siapa yang dapat sampai sini bermaksud dia dah hampir betul, tapi belum betul semuanya lah. Kalau dalam periksa cikgu bagi 1 markah dah ni. Okey, kalau dalam periksa awak jawab macam ni, dia soalan ni 2 markah. Kalau awak jawab macam ni, cikgu dah bagi 1 markah dah. Maksudnya awak dah pandai sikit. Tapi takkan nak dapat 1 markah je kan. Kita mesti nak dapat markah banyak kan. So kalau pergi beraya rumah orang mesti nak dapat RM2 daripada RM1 kan. So kita kena buat sampai habis lah. So sekarang ni kita tengok 4 dengan 21 tak boleh ditolak tau. Sebab kecil. 4 ni nombor yang kecil. So kita terpaksa pinjam. So nak pinjam daripada siapa? Pinjam daripada 3 lah. So pinjam daripada 3 dia akan jadi 2. Kemudian 28 ni dia akan tambah dengan 4. Dia akan ikut yang bawah. So kita akan salin balik dalam keadaan yang senang dibaca dan kemas. So kita tulis nombor 2.
Okey, 28 tambah 4 boleh guna jari je. 28, 29, 30, 31, 32. Okey, kalau tak tahu boleh buat bentuk lazim. Siapa yang tak tahu boleh buat bentuk lazim. Contoh 28 tambah 4. Siapa yang tak tahulah kan. Nak buat bentuk lazim boleh, tak ada masalah. Tapi lambatlah. So dapat 32. Okey, so tulislah 32. So 32 per 28. Tolak 1, 21 per 28. Okey, sekarang nombor dia dah jadi nombor yang besar. Bila jadi nombor yang besar baru kita boleh tolak. So mana kita asingkan 2 tolak dengan 1, 32 per dengan 28 tolak dengan 21 per 28. Okey, macam tu. Okey, kemudian kita selesaikanlah. 2 tolak 1, 1. Okey, 32, 1 kalau tak tahu buat bentuk lazim kat sini. Tak ada masalah. Boleh je lah. Okey je, yang penting buat. Jangan tak buat. Okey, 2 tolak 1, 1. 3 tolak 2 pun 1. So jawapan dia 11. Bawah dia sama, tetap sama 28. Oleh itu jawapannya ialah 1/11 per 28. Siapa yang betul? Saya. Betul? Saya. Very good. Siapa yang betul tu sangat baguslah. Okay, cikgu akan tanya seorang betul tak betul. Adam betul tak Adam? Adam betul tak Adam? Adam Faris? Tak betul, tak betul. Tak betul. Okey, tak apa. Boleh cuba lagi Okey, Iris? Betul. Betul? Ha. Okey, bagus Iris. Tahniah. Amza? Betul. Betul juga. Okey, tahniah. Cikgu percaya kat awak ni, jangan tipu cikgu. Kalau salah cakap je salah, tak apa. Faikah? Saya betul. Faikah betul. Okey, bagus. Faikah. Cikgu dia aku boleh lah cikgu tolong. Tak apalah, ada abang dia tolong. Okey, Faiza? Betul? Ya. Okey, Faiza betul. Bagus, tahniah. Fakihah? Banyak. Fakihah? Okey, Fakihah tak ada ni. Haziq? Betul. Haziq betul Haziq? Haziq betul Okey, bagus Haziq. Ibnu? Betul. Okay, very good. Nabila? Nabila? Nabila tak ada ni. Nasuha? Damia Nasuha? Tak ada. Damia, Betul. Damia Nasuha tak betul? Senyap je ni? Tak betul. Tak betul. Okey, tak apa. Natalia? Betul. Betul. Tahniah. Kalisha? Betul. Okay, very good. Next, seterusnya Syafiqah. Salah. Oh, Syafiqah salah. Okay, Syafiqah buat pembetulan Mana yang salah tu, nampak kan kat mana salah kan? Nanti awak betulkan balik Syahira? Nanti awak betulkan balik Syahira betul. Syahira betul Jajah, yang lain tolong tutup mic je. Cikgu nak tanya Syahira. Syahira betul tak Syahira? Betul. Okey, betul Okey. Next kita tanya siapa lagi ni? Zahidi. Betul. Dan last kali Zarif. Zarif. Senyap je ni. Selalu Zarif suara dia kuat juga. Okey, tak ada tu. Ada Zarif, betul salah? Tak ada. Okey, tak apa. So maknanya tahniah kepada murid yang betul. Yang salah tu bukan tak pandai. Mungkin ada kecuaian tertentu. So lepas ni kena berhati-hatilah bila jawab soalan matematik ni. So kita dah habis dah semuanya. Okey, so maksudnya lepas ni awak bolehlah tulis nama dan awak pun memang dah menyertai PDPR hari ni Okey, so nanti cikgu akan bagi satu link. Semua orang tengok depan sekejap sebelum cikgu habiskan kelas ni. Okey, cikgu akan bagi awak satu link. Link ni bukan daripada cikgu Link ni daripada daripada Puan Pak. Daripada cikgu Oslan. Benda ni awak akan isi setiap hari bila awak ada kelas dengan siapa cikgu pun, dengan cikgu ke, dengan cikgu Asmawi ke, dengan cikgu mana-mana lah awak isi. Okey, so dia awak tekan nanti link yang cikgu bagi ni.
Okey, kehadiran PDPR Murid 2021 verse 3.0, awak tulis nama penuh awak. Contoh nama penuh awak Muhammad Zaidi bin apa? Muhammad Amir. Tulis. Okey, kemudian tarikh tekan kalender ni. So dia akan tulis kat situ, awak pilih mana tarikh yang awak belajar lah. Hari ni awak belajar kan? So tekan 27. 27 hari bulan. Okey, masa awak start belajar dengan cikgu pukul 10, tulis pukul 10. 10 AM 00. Okey. Kemudian kelas 4 Sakura. Okey, tekan 4 Sakura. Mata pelajaran matematik. Kemudian nama guru, siapa cikgu yang ajar, iaitu nama cikgu lah, Cikgu Asmawi. Kemudian tekan itu saja. Itu daripada bukan daripada cikgu daripada Cik Oslan ni, Cik Oslan suruh buat. Semua orang kena buat bila masuk kelas online. Okey. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada. Cikgu. Okey. Ya. Saya masuk. Saya betul cikgu. Siapa yang betul tu? Syafiq cikgu, Syafiq. Oh, Syafiq baru masuk. Oh, Syafiq tak cakap dengan cikgu pun. Selamat cikgu. Ni. Kalau tidak nanti tak kira macam tak datang pula. Okey, siapa lagi yang nama dia tak ada? Adam cikgu, Adam. Adam betul. Adam salah tadi kan? Tak, Adam salah tadi. Mana boleh? Oh, Adam. Salah tak boleh. Okey, so cikgu cikgu nak habiskan rakaman dulu. Okey. Nanti nak cakap panjang sangat tak habis mak nanti. Okay.